Hari ni aku nak share dengan korang semua ulasan pasal movie Ultraman Cosmos The First Contact. Siapa je yang tak kenal Ultraman Cosmos kan? Dialah satu-satunya Ultraman yang bila berlawan, jarang-jarang dia akan hapuskan raksasa tu. Biasanya dia akan bagi raksasa tu tenang dan dia suruh raksasa tu balik rumah minum sirap. Nak buat macam mana? Ultraman Cosmos ni adalah Ultraman yang cintakan keamanan dan tak suka gunakan kekerasan. Melainkan kalau terpaksa lah. Okey, movie Ultraman Cosmos The First Contact ni mengambil latar masa semasa human host Ultraman Cosmos masih lagi kecil. Dan nama human host Ultraman Cosmos ni ialah Musashi Haruno. Bagi sesiapa yang tak tahu, siri Ultraman Cosmos keluar dulu dan baru movie ni ditayangkan. Tapi, movie ini disiarkan semasa siri Ultraman Cosmos masih lagi bersiaran. Movie ni sebenarnya nak menunjukkan jalan cerita macam mana Musashi ni boleh kenal dengan Ultraman Cosmos sejak dia masih kecil lagi dan hanya dipilih menjadi human host Ultraman Cosmos bila dia dah menjadi dewasa. First time Musashi berjumpa dengan Ultraman Cosmos ialah bila dia menemui Ultraman Cosmos yang sedang terbaring di tengah-tengah hutan dalam keadaan yang lemah dan tak bermaya. Punca Cosmos jadi macam tu ialah bila mana dia berlawan dengan alien Baltan dan bila diorang berdua ni saling berbalas serangan, satu letupan kuat telah berlaku dan menyebabkan Ultraman Cosmos tercampak ke dalam hutan, manakala alien Baltan pula tercampak ke kawasan bandar. Tapi dengan bantuan Musashi yang berjaya menghalakan cahaya matahari ke dahi Cosmos, Cosmos pun dapatlah recharge balik dia punya tenaga, tapi sikit lah. Walaupun sikit tapi cukup untuk membawa Cosmos pulang ke planet asal dia. Sebelum Cosmos balik ke planet asal dia sempat memberikan satu batu berwarna biru kepada Musashi. Batu tu boleh digunakan oleh Musashi untuk memanggil Ultraman Cosmos sekiranya dia diperlukan. Dalam movie ni juga, kita boleh tengok ada dua organisasi yang berbeza pendapat tentang kehadiran alien dan juga raksasa. Organisasi yang pertama adalah sebuah organisasi yang bernama SRC. SRC ni adalah sebuah organisasi yang menjalankan kajian terhadap benda-benda paranormal yang berlaku kat bumi. Selain tu, SRC ni juga mengkaji tentang kehadiran alien dan juga raksasa. Tapi diorang bukan kaji cara macam mana nak kalahkan ataupun musnahkan raksasa dan alien ni. Tapi diorang mengkaji tentang apakah benda-benda yang boleh buat alien dan raksasa tu rasa terancam sehingga menyebabkan diorang akan bertindak ganas. Tapi ada satu lagi organisasi ni, nama dia ialah Shark Defense System ataupun singkatannya SHARKS. SHARKS ni pula kerja diorang ialah memusnahkan alien dan raksasa demi untuk menyelamatkan bumi. Alien Baltan merupakan watak jahat utama di dalam movie ni. Kehadiran alien Baltan ke bumi sebenarnya adalah untuk menjadikan planet bumi sebagai penempatan baharu bagi kaum dia. Tapi alien Baltan ni sebenarnya dia nak share je planet bumi ni dengan manusia-manusia yang ada dekat bumi ni dan dia bukanlah nak rampas terus pun bumi ni. Yang buat jadi selek tu ialah bila mana pihak SHARKS ni telah menyerang alien Baltan dan pasal itulah alien Baltan pun mengganas dia. Bila dia mengganas, dia pun rasa dah tak nak kongsi lah planet bumi ni dengan manusia-manusia kat bumi ni. Jadi dia nak rampas terus lah planet bumi ni supaya menjadi penempatan baharu bagi dia dan kaum dia. Ada sekali tu pihak SRC dah tidurkan pun alien Baltan tu, tapi sekali tiba-tiba pihak SHARKS ni pergi tembak pula alien Baltan tu. Sakit kot kena tembak masa tengah tidur. Bila dah kena tembak tu, alien Baltan pun mengamuk lah dia weh. Masa alien Baltan muncul dalam bentuk badan raksasa yang bernama Donron, Musashi pernah try panggil Ultraman Cosmos menggunakan batu berwarna biru dia. Tapi malangnya Ultraman Cosmos tak sambut panggilan dia. Ada yang kata Ultraman Cosmos tu sebenarnya dia dengar je panggilan si Musashi tu, tapi dia tak dapat nak datang pada waktu tu sebab tenaga dia tak fully recharge lagi. Kalau dia datang ke bumi dalam keadaan tak fully recharge, confirm lah dia akan kalah bila berlawan dengan alien Baltan. Tapi sebelum tu aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT? Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita.
Tapi masa second time Musashi panggil Ultraman Cosmos, barulah si Cosmos tu datang. Masa tu, orang yang tak percaya yang si Musashi ni pernah nampak Ultraman terus percaya bila Cosmos muncul depan mata dia orang. Babak berlawan antara Cosmos dan Alien Baltan aku tengok memang agak menarik juga. Sama ada Cosmos dalam bentuk Luna Mode ke ataupun Corona Mode ke, dua-dua memang best tengok dia berlawan. Cumanya Cosmos ni bertukar menjadi Corona Mode dari Luna Mode sebab si Alien Baltan ni pergi ubah bentuk badan dia menjadi Neo Baltan. Masa jadi Neo Baltan, Baltan telah menggunakan teknik gandakan diri sendiri. Dia ingat dia seorang je yang boleh buat. Sekali nang kau, Cosmos dalam bentuk Corona Mode pun boleh buat teknik gandakan diri. Terkesima Baltan kat situ. Selepas Cosmos buat serangan Blazing Wave kat Alien Baltan sampai dia tercampak, Alien Baltan angkat tangan tanda menyerah kalah. Lepas tu, kita boleh nampak Alien Baltan menangis weh. Meleleh-leleh air mata dia keluar. Masa menangis tu juga, Alien Baltan bunuh diri dia sendiri dengan membuat letupan di dalam badannya. Aku pun tak pastilah kenapa Alien Baltan tu menangis. Tapi aku rasa dia menangis sebab dia tak berjaya untuk menyediakan tempat tinggal baharu untuk anak-anak kaum Alien Baltan yang dia bawa sekali kat bumi tu. Ceritanya, planet asal kaum Alien Baltan ni telah dimusnahkan oleh serangan nuklear. Jadi, Alien Baltan yang dah dewasa ni lah yang duk bawa anak-anak kaum Alien Baltan ni pergi cari penempatan baru. Masa si Alien Baltan dewasa ni nak rampas bumi, anak-anak kaum Alien Baltan ni tak setuju. Diorang tak sukalah dengan cara Alien Baltan dewasa tu nak rampas bumi. Kalau ikutkanlah Alien Baltan dewasa ni sebenarnya baik alien ni. Dia cuma nak sediakan tempat tinggal baharu untuk anak-anak kaum Alien Baltan ni. Tapi bila dia dah tak berjaya, itu yang dia menangis tu. Lepas Alien Baltan dewasa tu mati, anak-anak kaum Alien Baltan ni pun bawalah dia punya jasad masuk ke dalam kapal angkasa diorang dan kemudian diorang pun tinggalkanlah planet bumi. Ultraman Cosmos pun sebelum dia balik ke planet asal dia sempat berkomunikasi dengan Musashi secara telepati. Cosmos telah berkata kepada Musashi bahawa dia adalah hero yang sebenar yang akan melindungi bumi. Dan itulah kata-kata yang menjadi tanda awal bahawa Musashi telah pun dipilih untuk menjadi human host kepada Ultraman Cosmos.